Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pada ayat yang ke-8 surah Al-A'raf, buku surat 151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. والوزن, dan juga suatu timbangan, yauma idzin, pada hari tersebut, al-haq, adalah kebenaran. Maksudnya timbangan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di akhirat kelak, satu timbangan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang segala daripada amal-amalnya manusia. Itu disebut sebagai mizan, timbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa timbangan amalnya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah golongan-golongan orang yang mendapat kejayaan, itulah orang yang mendapat keuntungan. Kerana yang berat itu adalah amal-amal salih. Seperti mana hadis Rasulullah, apabila ditimbang amalan solehnya itu lebih berat daripada amal buruknya, mengalahkan amalan buruknya, maka mereka itu akan mendapat keuntungan. Akan tetapi sekiranya timbangan amal-amal buruknya jauh lebih berat daripada timbangan amal baiknya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man khaffat mawazinuhu, maka barang siapa pula yang mana timbangannya itu ringan, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan akan diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yadhlimun, disebabkan mereka mengingkari akan ayat-ayat kami. Maksudnya adalah menolak. Itu sudah akidah di sunnah wal jamaah, wajib kita beriman adanya al-mizan, timbangan amal. Dan timbangan amal ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hisab manusia itu berlaku. Jadi maksudnya di sini hisab itu satu bahagian, kemudian ditimbang satu amal itu bahagian yang lain. Dan bukannya mizan masuk dalam hisab, hisab masuk dalam mizan. Jadi tak, dia berlaku setelah daripada berlakunya hisab. Bahkan ada lagi satu bahagian, iaitulah pada mauqif diberinya kitab amal-amalnya, itu pada bahagian yang lain pula, sehingga dah sampai ke haud, itulah telaga, sampai ke siratul mustaqim, sirat, itu semua bahagian-bahagian yang lain. Seperti mana juga yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nad'al mawazin al-qista yaumil qiyamah wa la tudlamu nafsun syai'a wa in takum mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Bahkan pada kalimah al-haq di sini menunjukkan pada keadilan, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala salah dalam timbangan amal hamba-hambanya itu. Seperti mana mustahil juga Allah Subhanahu wa taala tersilap dalam menghisab amal-amal hamba-hambanya, ataupun tersilapnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberi kitab amal pada hamba-hambanya itu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukan kesilapan.
Jadi oleh kerana itulah disebut sebagai Al-Haq. Bahkan Al-Haq salah satu daripada sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada manusia-manusia pada hari kiamat kelak, maka tiadalah mereka dirugikan walaupun seorang di antara mereka sedikit pun. Apa maksudnya di sini? Kalau sekiranya timbangan amal yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun mungkin sebesar biji sawi, sebesar kurma, amalnya tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kebaikannya. Termasuklah seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mithqala habbatin. Mithqala habbatin ini seperti mana biji sawi tadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala ataina biha, mendatangkan pahala yang diberinya pahala itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah, yang inilah kami, yang inilah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Maknanya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menghitung amal akan hamba-hambanya. Seperti mana juga yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, menganiaya ke hamba-hambanya. Kembali atas hisab, kembali atas timbangan mizan di akhirat. Misqala dzarrah, walaupun dengan satu timbangan zarrah sekalipun, kecil sekalipun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, sekiranya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu melakukan satu amal kebaikan, walaupun dengan kembali mithqala zarrah, makna dalam keadaan walaupun amal kebaikan itu sebesar zarrah sekalipun, yudha'ifha, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sungguh besar pada hamba-hamba yang beramal tadi. Sehingga dalam hari ini sebahagian ulama apabila ditanya apakah amal yang boleh dikatakan sebesar zarrah, ada sebagian ulama menjawab wallahu a'lam. Ada sebagian ulama kita menyatakan kemungkinan amalan sebesar zarrah pada awalnya itu amalan itu besar, lalu datang riaknya, tidak menggugurkannya amal, tapi pahala yang besar jadi kecil. Datang suma'ahnya, tidak menggugurkan juga amal, cuma tinggallah sebesar zarrah, gitu. Seperti mana contoh seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu ada menyebabkan pahalanya semakin dibesarkan oleh Allah. Lepas itu datang pula dengan riaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan seluruhnya, tapi menjadi kecil saja pahala tadi. Lalu datang suma'ahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan yang kecil, tinggallah yang paling kecil, misqala dzarrah. Lalu masih dikira oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Dia tidak menggugurkan seluruhnya, melainkan kalau sekiranya dia kembali lagi dengan riak dan sum'ah, maka gugur, lebur semua daripada amal yang pernah dilakukan secara ikhlas. Sebagian ulama tasawuf mengatakan dia mengulangi riak dan sum'ah kerana untuk merasai puas dengan amal itu, agar orang lain mengetahuinya apa yang dilakukannya itu. Lalu tidak ada orang mengetahuinya, dia mahu lagi, dia riak lagi, dia sum'ah lagi, sehingga dia mengetahui bahawasanya ada orang yang telah mengetahuinya. Apa dia buat, maka gugur semua pahala amal itu. Niat agar orang lain mengetahui dan mengurangi pahala, sebab mengurangi keikhlasannya, cuma tidak menggugurkan seluruhnya. Lalu inilah kata ulama, sebahagian ulama menyatakan inilah kemungkinan amal yang tinggal misqala dzarrah, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap juga memberi pahala atas rahmat dia, atas rahmatnya saja, tapi ditinggal kecil lah pahalanya itu. Seperti mana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinu
fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ada pun orang yang berat timbangan amal, ini golongan yang telah kita pelajari, golongan kanan, ashabul yamin. Sebab mereka golongan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dihisab lalu akan ditimbang. Kecuali sebagai ulama menyatakan ada orang kafir, itu khilaf. Sebagai ulama mengatakan ada di antara orang kafir yang tidak terkena hisab. Bila tidak terkena hisab, maka mereka juga tidak adanya ditimbang amal di mizan. Ada sebagai ulama mengatakan di kalangan orang kafir juga dihisab, pasti dihisab, disebabkan di sana ada 50 mauqif. Lalu bila selesai dihisab, maka mereka juga ditimbang di atas mizan itu. Dan kita tak boleh membayangkan, menggambarkan keadaan mizan itu sendiri, seperti mana kita tidak boleh menggambarkan keadaan di mahsyar, hari manusia dibangkitkan, dihimpunkan, lalu dihisab, yaumil hisab, tidak boleh digambarkan. Termasuk juga harinya yaumil mizan ini. Lalu barang siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia rasa di akhirat. Sebab di akhirat kita sendiri tidak boleh membina rasa, melainkan rasa ini adalah sebuah kehidupan di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi dia satu rasa, sehingga kehidupan akhirat itu memberi kepuasan dan kebaikan bagi dia. Itulah maksudnya radiyah. Disebabkan kehidupan di akhirat itu kekal. Kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan merana pada awalnya, dikhawatirkan meranalah selama-lamanya dan kekal dalam keadaan merana. Dan barang siapa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merasai kegembiraan pada permulaan di sana, maka dia akan merasainya selama-lamanya sehingga dia masuk ke dalam syurga. Itulah radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang apabila ditimbang saja maka ringanlah amalan-amalan kebaikannya, lalu maksudnya adalah keburukannya itu jauh lebih besar, lebih berat, lebih banyak berbanding pada amal-amal salih, fa ummuhu hawiyah, maka tempat dia adalah di neraka. Wa ma adraka ma hiya, adakah kamu tahu apa yang dimaksudkan dengan hawiyah? Narun hamiyah, itulah satu tempat di dalam neraka yang mempunyai api yang sangat-sangat panas. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan ini bagi golongan-golongan yang amal keburukannya itu mengalahkan amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya tidak dapat membantu. Membantu di sini adalah sehingga menyebabkan dia itu terlepas daripada azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita akan sampai pada penafsiran ayat tentang Al-A'raf, Ashabul A'raf. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, Ashabul A'raf, mereka itu mempunyai amal kebaikan, bila ditimbang beratnya itu sama dengan timbangan amal keburukan. Sama kata Rasulullah. Untuk masuk ke dalam syurga, dia mempunyai keburukan yang berat. Untuk dimasukkan ke dalam neraka, dia mempunyai timbangan kebaikan yang berat juga, tapi seimbang, sama beratnya. Lalu mereka ditahan di satu tempat bernama Al-A'raf. Al-A'raf ni lebih menunjukkan pada satu tempat yang tinggi, tapi juga kata ulama tidak perlu kita bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, orang yang berada di Al-A'raf dapat melihat syurga. Mereka nak masuk syurga, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melihat neraka, lalu mohon kepada Allah. Mereka mohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka melihat dalam neraka penuh dengan orang-orang yang zalim, orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah,
akhirnya mereka itu dibawa masuk ke dalam syurga seluruhnya. Maknanya ashabul araf itu tertahan di situ sehingga mereka mungkin mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah, syafaat daripada ahli keluarga, syafaat daripada sahabat mereka, syafaat daripada anak-anak mereka. Tapi tidak diketahui bila syafaat itu diberikan kepada mereka. Cuma dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya ada di antara mereka yang tertahan di situ selama 500 tahun. Walaupun kita dengar 500 tahun itu mungkin lama, disebabkan tidak di antara kita, bahkan umat Rasulullah yang hidup selama 500 tahun pun tidak ada. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang berada di sana, mereka berada di satu-satunya mauqif, ada 50 mauqif, satu mauqif 1000 tahun, maka mereka berada di sana 50,000 tahun sebelum diumban masuk ke dalam neraka. Itu riwayat pada beberapa sahabat baginda Rasulullah SAW yang diterima pada baginda Rasulullah, 50 mauqif. Satu riwayat disebutkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 50 mauqif. Dan seperti mana tentang mizan tadi, di kalangan umat baginda Rasulullah ada yang tidak dibawa ke mizan, seperti mana mereka tidak dibawa untuk dihisab. Itu yang disebutkan, barang siapa yang tidak dihisab, maka mereka juga tidak akan dibawa ke mizan untuk ditimbang amal-amal mereka. Lalu ini golongan apa? Ini golongan yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpanya hisab. Bila tanpa hisab, tanpa mizan, disebabkan apa? Hisab tidak ada, tentu mizan tidak ada, kerana waktu mereka berada di mahsyar terus saja dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui titian sirat juga. Lalu barang siapa yang dihisab pasti juga berada di mizan. Lalu pertanyaan, mengapa adanya hari manusia dihimpunkan, kemudian mengapa adanya hari manusia itu dihisab, adanya hari manusia itu perlu ditimbang amal-amalnya, hari di mana manusia diberinya kitabnya, sama ada dia berada dalam golongan kanan ataupun golongan kiri. Lalu dijawab oleh ulama-ulama agar kita mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan Rasulullah menyatakan bahawasanya kamu boleh menemui aku di antara tempat-tempat tadi. Carilah aku di sekian-sekian tempatnya, seperti mana tempat yang saya sebutkan tadi. Bahkan Rasulullah menyatakan, kalau kamu tidak jumpa aku di tempat yang disebutkan, maka carilah aku di telagaku. Telaga ni sebelum melintasi titian sirat ada telaga Rasulullah. Cari aku di sana. Lalu kalau sekiranya kamu tidak mendapati aku di situ, maka pergi cari di sirat. Bukankah Rasulullah SAW orang yang pertama masuk syurga, membawa jemaah yang pertama masuk syurga tanpa hisab? Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan carilah aku? Bagaimana nak memahami hadis ni? Rasulullah dulu masuk syurga, lalu kita fikir bila nak masuk syurga takkan nak keluar balik. Orang yang masuk syurga tanpa hisab takkan nak keluar balik. Tapi jawapannya berlaku. Jawapannya berlaku. Ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat baginda Rasulullah yang masuk syurga tanpa hisab pun atas doa Rasulullah. Rasulullah mohon kepada Allah. Disebabkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat yang jelas adanya manusia masuk syurga tanpa hisab. Begitu. Diberinya rezeki di atas dunia bi ghairi hisab, ya. Begitu juga ahli syurga mendapat rezeki kurniaan daripada Allah dengan nikmat-nikmat bi ghairi hisab, ya. Tapi cerita masuk syurga tanpa hisab, yang ada dengan hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dia termasuk golongan kanan mati ada iman,
Mereka dihisab hisaban yasira, hisab mereka dimudahkan. Tapi ini cerita masuk syurga tanpa hisab. Lalu dalam hadis menyatakan, aku yang mohon pada Allah untuk umatku. Allah Subhanahu wa taala mustajabkan. Allah memperkenankan di antara umatku seluruhnya dapat masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang. 70,000 orang. Di situ ada Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa baginda Rasul. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tambah lagi jumlahnya. Rasulullah mempunyai doa yang mustajab. Ada yang disimpan oleh Rasulullah di akhirat. Tapi mungkin ada lagi doa-doa yang Rasulullah nak mohon kepada Allah. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar, dia yang syur pada Rasul. Ya Rasulullah, doa pertamamu dimustajab oleh Allah. Doalah lagi agar Allah Subhanahu wa taala menambah buat umatmu tambahan lagi yang masuk syurga tanpa hisab. Kalau masuk syurga tanpa hisab ni dah luar biasa. Sedangkan hidup kita di atas dunia ni banyak pancaroba, banyak ujian. Kita tidak tahu dosa kita sebanyak mana. Di akhirat masuk syurga tanpa hisab. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah, mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, ya Muhammad, daripada 70,000 ambil setiap 1,000 orang. Mana ada 70 orang lah. Daripada 70,000, 1,000. Mana 70 orang, ambil seorang tu pula, bawa 70,000 yang lain. Sayyidina Umar pun mendengar. Ya Rasulullah, doamu mustajab lagi ya Rasul. Mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahinya lagi. Wah, Sayyidina Umar punya, kita tak sebut keberanian, kita sebut keyakinan dia. Macam kita berani ke kalau Rasulullah cakap gitu, kita nak cakap macam tu pula dengan Rasul? Dengan pemimpin kita pun tak berani juga. Bos, tambah lagi gaji saya. Okey, saya tambah RM20. Bos dah RM20, tambahlah lagi bos RM2,000. Saya tambah RM2,000. Bos tambah lagi sikit lagi kau. Last sekali surat berhenti kerja begitu. Lalu apa maksudnya di sini? Sayyidina Umar, keyakinan di atas hubungan Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Dan di antara umat baginda Rasulullah yang terbaik, Rasulullah pun berdoa, ya Allah, aku mohon padamu agar ada di antara umatku ditambah lagi jumlahnya ya Allah, agar mereka masuk syurga tanpa hisab. Itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab cerita hisab ni bukan satu cerita kecil. Kalau sekiranya pen kita di poket pun ditanya oleh Allah satu persatu, apatah lagi yang lain-lain dengan harta benda kita tu. Sebab pen sebatang pun harta juga, kapak sebilah pun harta juga, baju sepasang pun harta juga. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana contoh di atas dunia ni, motor awak, ya motor saya, macam mana awak beli? Awak kumpul duit macam mana, bayar bulan-bulan macam mana? Kita pun menyampah nak jawab begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang tanya satu persatu, takkan kita nak menyampah dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu urusan yang berat. Lalu Rasulullah mengetahui agar umatnya tidak diberatkan, disebabkan Rasulullah tak menanggung itu semua. Dia seorang Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah. Dia tidak dihisab, hanya ditanya soalan. Ya Muhammad, engkau menjadi saksi atas umatmu, engkau menjadi saksi atas umat-umat dulu. Adakah mereka Nabi ini, umat ini sekian. Lalu Rasulullah akan menjawabnya. Itu bukan dihisab, hanya ditanya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wala nas'alanna al-mursalin, dan kelak nanti juga kami akan bertanya pada para rasul-rasul yang kami utus. Selain pada manusia, selain pada Nabi Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Tanya ni dah berkaitan dengan hisab. Mizan, tidak ada pertanyaan. Diberi kitab, tidak ada pertanyaan. Diberi kitab,
Apabila mereka telah diberi kitab, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Kamu baca, kamu tahulah keadaan kamu macam mana nanti. Sebab ini semua kamu punya amal, kamu akan tahulah. Tetapi kata Rasulullah, banyak yang ditulis juga di padang setelah dia bertaubat dan mendapat rahmat daripada Allah. Dia tahu ini kesalahannya berisiko di akhirat dan dia bertaubat kepada Allah, jadi dosa kejahatan tu di padang. Maka bila dia meniru kitab, amalan tu dah tak ada dah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasul, mohonlah tambahan." Lalu Rasulullah berdoa lagi, Allah mustajabkan, kata rahmatnya untuk umat Rasulullah dan bukan untuk umat yang lain. Umat dulu tak dapat ni semua. Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, daripada 1000, mana ada 70,000 yang tadi 1000, yang ni pula daripada seorang bawa lagi 70,000 yang lain. Yang tadi 1000 je, makna dapat 70 orang. Yang ini pula 70,000 orang pula, seorang-seorang dapat bawa 70,000 yang lain. Satu jumlah yang banyak. Tapi Sayyidina Umar bila Rasulullah bersabda demikian, dia tak stop lagi. Ya Rasulullah, aku sendiri tak puas lagi ya Rasul. Mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahi lagi jumlahnya. Kita lihat, kalau kita sendiri dah bos tu kata, saya nak angkat gaji, sinikan gaji awak sebulan semua 15,000. 15,000 sebulan. Bagus, cukuplah tu bos, cukuplah. Tak perlu naikkan lagi. Lalu Rasulullah dah jawab, seorang bawa lagi 70,000 orang. Sayyidina Umar pun dia kata, ya Rasulullah, doa lagi, mohon lagi ya Rasul, agar Allah Subhanahu wa taala tambah lagi. Sehingga Rasulullah pun mohon, mustajab. Tapi jumlahnya hanya diketahui oleh Allah. Dalam riwayat hadis itu mengatakan, hadza minallah, jumlahnya hanya daripada Allah dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, jauh lebih besar lagi. Masuk syurga tanpa hisab, maknanya tidak ada mizan. Hisab tidak ada, mizan pun mereka tidak akan dibawa ke situ. Terus bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab dengan jumlah 700,000 orang yang wajah mereka seperti bulan purnama. Maknanya nak dikatakan ada juga yang masuk syurga tanpa dengan hisab dan juga mizan. Lalu bagaimana orang-orang kafir? Ya, ada di antara orang kafir yang tidak melalui hisab dan juga mizan, terus masuk neraka. Yang dari orang beriman yang terus masuk ke syurga, ini pula orang kafir yang terus masuk ke dalam neraka. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Akhir pada suratul Kahfi. Mereka itulah orang-orang kafir yang menolak, yang mengkufuri ayat-ayat kami. Maknanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah, dan mereka juga menolak, mengingkari wa liqa'ihi, pertemuan dengan Allah, maksudnya akhirat. Bukan bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tapi ketetapannya di akhirat. Mereka menolak kiamat, menolaknya hisab, menolaknya mizan, menolak saja apa yang berada di akhirat tu, termasuk syurga dan juga neraka. Fahabitat a'maluhum, lalu leburlah semua amal-amal mereka. Maksud apa? Kekafiran meleburkan semua amal-amal iman. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka mereka itu kami tidak akan menegakkan mizan untuk mereka. Apa maksudnya? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, tidak ada mizan untuk mereka. Lalu kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab pula. Ada yang dihisab, ada juga yang masuk neraka tanpa dihisab. Bila tanpa dihisab, maka mereka golongan yang awal merasai siksaan neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Sebab Allah sebut ulaika alladzina kafaru, ini golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufakha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Seperti mana dalam surah Al-Mu'minun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufakha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiupnya sangkakala, datangnya hari kemusnahan, dan disabitnya ditiupnya sangkakala, maka hari berbangkit pun tiba. Bila manusia itu dibangkitkan, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, maka tidak ada nasab lagi. Hubungan nasab ni adalah hubungan kekeluargaan. Wala yatasaalun, sampai peringkat bukan hubungan nasab, tapi hubungan yang mahram, suami dengan isteri. Wala yatasaalun, mereka bertemu pun mereka tidak akan bertanya antara satu sama lain. Hubungan nasab, ayah dengan anak, ayah dengan bapa dia melihat, tapi seolah-olah telah terputusnya nasab. Apa maksudnya? Semua atas pertanyaan individu. Tidak ditanya dia, satu wakil keluarga ditanya. Tidak, semuanya seorang-seorang. Disebut nafsi. Diri seseorang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia dibangkitkan, semua nasab manusia terputus. Seolah-olah tidak ada hubungan. Kecuali nasabku saja yang masih tersambung kepada Rasulullah. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul sesama mereka. Kita pula tidak akan berkumpul sama kita, melainkan kita berkumpul secara umum. Ini orang yang beriman, kita tidak akan berkumpul bersama orang-orang yang kafir. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Berpisahlah kamu wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, kezaliman, kekafiran. Maknanya mereka tidak akan berada bersama kelompok orang yang mati beriman, kelompok dia sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan amal, mereka orang itu berjaya. Itu adalah orang berjaya, seperti mana dalam surah Al-A'raf yang kita baca tadi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru fi jahannam khalidun. Lalu bila ditimbang saja, khaffat, ringan sungguh amal baiknya. Ringan di sini kata ulama, mithqala dzarrah, timbangan itu. Makna kebaikannya mithqala dzarrah. Kita pun tak boleh nak fikir ada amalan baik sebesar itu dia ada. Yang lain yang paling beratnya adalah keburukannya, kejahatannya, dosa-dosa dia. Fa ulaika alladhina khasiru, maka itulah golongan-golongan yang rugi. Anfusahum, ada diri mereka, fi jahannam khalidun, mereka ditempatkan dalam neraka, khalidun, yang kekal neraka itu. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun, maka mereka berada dalam neraka dalam keadaan cacat. Cacat ni wajah pun tak boleh nak dikenal, sebab api dan membakar wajah, membakar anggota tubuh. Lalu bagaimana nak mengenali wajah-wajah mereka, tubuh-tubuh mereka setelah diazab? Dan azab yang paling besar sekali, wa hum fiha talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun, sehingga mereka duduk di dalamnya itu dalam keadaan hina dina. Hina dina ni sampai seperti mana firman Allah, wala yukallimun, mereka tidak berbicara lagi dengan Allah. Kalau sekiranya mereka tidak dapat diizinkan berbicara dengan Allah, lalu siapa yang akan membantu mereka dengan, maknanya tidak akan sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Itu yang kekal itu. Tapi bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan perkara ini di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya cukup beriman dengan mizan, tetapi tidak diwajibkan bagi kita membentuk gambaran mizan. Dalam beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan mizan itu berupa cahaya. Satu riwayat hadis yang lain, dia mempunyai daun timbangan. Daun timbangan. Dan Rasulullah menyatakan mizan itu adalah sebuah neraca daripada nur. Allah Subhanahu wa taala cipta daripada cahaya. Hanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di atas dunia ada seseorang gemuk dengan amal. Gemuk dengan amal ni kiasan, makna banyak amalan. Lalu Nabi kata, lalu dibawalah setelah hisabnya, dibawa ke mizan, ditimbang. Tapi tidak tahu macam mana dia ditimbang tu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daun neraca itu tidak bergerak untuk mengira berapa beratnya amal-amal salihnya. Dia tak bergerak, dan hanya ditimbang amalan yang baik dulu. Cuma tidak bergerak, kata Rasulullah. Sedangkan di atas dunia dikatakan dia adalah orang yang gemuk dengan amal-amal salih. Nabi tak cerita yang buruk-buruk, dosa-dosa. Nabi mengatakan amalan yang salih di atas dunia yang dilakukan. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau menyatakan dia telah beramal, gemuk amal, banyak amal, tapi mengapa apabila ditimbang tidak bergeraknya daun neraca itu, ya Rasul? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana pahala amalnya lebur. Pahala lebur. Fahabitat a'maluhum, maka leburlah amal-amalnya. Leburnya amal bukan kerana dosa, tapi leburnya amal kerana meninggalkan kewajiban. Seperti mana contoh, seseorang berpuasa Ramadan cukup 30 hari, tapi bila ditimbang neraca mizan itu tidak mengira timbangan puasa Ramadannya kerana dia meninggalkan solat. Seperti mana di baginda Rasulullah, man taraka salat al-asri, seperti mana yang telah disebutkan di sini, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan solat asar, dalam hadis yang lain muta'ammidan, sengaja dia tinggal, faqad habita amaluhu, maka gugur leburlah pahala amal dia. Lalu apa jawapan di sini? Gugurnya amal bukan kerana dosa dia, tapi gugurnya amal kerana meninggalkan kefarduan kewajiban. Bahkan dengan kewajiban meleburkan akan amal-amal yang buruk, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Innal hasanah yudhhibna as-sayyi'ah. Hanya saja dengan amal yang baik dapat meleburkan amalan-amalan yang buruk. Itu ayat Quran. Tetapi pahala itu gugur disebabkan daripada kerana meninggalkan kefarduan kewajipan. Dan Nabi tidak menyebut barang siapa yang meninggalkan solat seluruh waktu. Nabi hanya memberi contoh solat asar saja. Lalu bagaimana kalau sekiranya seseorang meninggalkan seluruh daripada solat asarnya, seluruh pada waktu-waktu solatnya? Solat asar pun Nabi kata faqad habita amaluhu, telah leburnya pahala-pahala amalnya solat asar. Lalu bagaimana subuh pula, zuhur pula? Lalu kawaid dan kaedahnya untuk kembali agar pahalanya tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man nasiya aw nama falyusalli idza dzakaraha, apabila dia itu lupa ataupun dia tertidur, maka hendaklah kembali dia solat ketika mana dia telah tahu, dia telah ingat, dia dah tinggal solat. La kafaraha illa dhalik, dan tidak ada kafarah solat, makna orang yang meninggalkan solat itu melainkan kena menunaikannya balik, ganti solat dia, qada, ganti solat. Dan Nabi SAW tidak menyatakan kafarahnya solat puasa 2 hari, bagi makan orang miskin 10 orang.
Tidak, Nabi kata dia kena solat balik. Dan secara logik itu jauh lebih ringan berbanding nak bagi makan orang miskin. Kalau satu orang itu RM10, dah berapa ringgit. Nak puasa, kita puasa sunat pun berat, apa lagi nak ganti kafarah dengan puasanya solat ni. Kafarah dan solat puasa 2 hari. Buatnya Allah Subhanahu Wa Taala kata 2 bulan berturut-turut lagi berat. Lalu menggantikan solat, ini 5 minit, ini 7 minit, ini 10 minit, bahkan 5 kali sehari semalam, itu lebih kurang mungkin tidak sampai setengah jam pun. Tapi rasa berat sangat nak ganti. Banyak yang nak ganti, akhirnya tak terganti. Padahal kalau dia tengok telefon tu boleh sejam 2 jam, tengok TV 3 jam, tengok surat khabar setengah jam. Solat untuk ganti solat setengah jam, rasa berat. Jangan dilihat beratnya amal ibadah itu, lihat balasan di akhirat bila dia meninggalkannya. Balasan tu. Begitu juga pada amal yang soleh. Oh, nak dapat ini, nak dapat itu, terasa berat, lebih-lebih nak mengamalkannya. Ya, benar. Akan tetapi lihat sungguh-sungguh ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada hamba-hambanya. Minat yang menawarkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbul Jalil. Lalu kita ada kekuatan untuk mengamalkannya kerana yang menawarkan ganjaran itu Allah. Seperti mana atas dunia ada 3 syarikat menawarkan pekerjaan. Semua kerja lebih kurang sama. 10,000, 15,000, 25,000. Lalu kita ambil yang tawarannya 25,000. Bahkan dia kata awak kerja 25,000 sebulan, kerja hanya 10 hari je sebulan. Wah, 10 hari dia datang office, 20 hari duduk rumah, tergolek macam mana pun tak apa. 25,000 tawaran. Lalu saya terima dah. Tolak yang 10,000, tolak yang 15,000. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada kita syurga. Jangan tinggal solat. Kamu tinggal solat, ganti balik, aku bagi syurga. Yang menawarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tak nampak lagi, masih terasa berat lagi. Itu yang menyebabkan timbangan dia tu ringan, sebab meninggalkan kefarduan tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah nanti kita sambung lagi, masih lagi pada ayat yang ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.